Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, sebelum kita mula, kita muka surat apa hari ni? 56. Menam cuma nak bagi tahu saya tak ngaji hari ni. Oh. Sekejap, saya pause kejap Okey, so siapa baca siapa masuk dulu tadi, Kak Liza? Saya dulu boleh? Boleh Kak Liza, nak cepat. 50 apa tadi? 56. 56. Okey. Silakan Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Ya. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Jangan yasha. Dia kena nipik yasha. Senyum sikit. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Ya, cantik. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila rabbi Isra. Lagi sekali. Bani. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayri fa'anfukhu fi. Saya ambil kat fa'an. Boleh? Fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'iznillah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'iznillah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Inna fi dzalika dengar dulu. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa li uhilla lakum. Jangan wali uhilla lakum. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.
Okey, alhamdulillah, sadaqallahul azim. Terima kasih Terima Ustazah. kasih Kak Riza, sama-sama. Okey, Bunda Hajar Zainab silakan. Boleh unmute dulu. لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين Ya. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر Ya. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. Lagi sekali, sikit lagi. Wa tu. Bukan. Wa ubariul jangan mahawal. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Bunda. Dengar sangat yang Ustazah tapi tak boleh ikut. Yang mana tu? Dengar apa tu? Yang Ustazah baca kan rasa terdengar. Tapi rakaman. Tapi tak boleh ikut. Ada sedap. Dia rasa macam bila buka tu kita ikut sekali tu rasa macam boleh ikut Bila tutup kita baca sendiri dia dah hilang Tak boleh. Itulah ya. Kak Riza. Dah ada ke laut. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Okey, Bunda Miss Liah silakan. Hello. Kena onkan mikrofon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi
Wa yukallimun nasa fil mahdi. Kejap. Sa. Tak ada alif. Dia tak boleh. Safil. Tak boleh. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan. Di pun tak boleh panjang. Fil mahdi wa kahlan. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa Di wakah. Fil mahdi wakah. Aduh ilahai. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Walam yamsasni bashar. Pendek je. Wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu. Qala kadzalikillah. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Ya. Iza qada amran Idza qada amran fa innama. Iza qada amran. Dia jangan tekan am. Tak mau tekan am. Ya. Iza qada amran fa innama Fa'in pun jangan fa'in. Dia jadi ain. Fa innama. Iza qada amran fa innama. Amran fa innama yaqulu lah kun fayakun. Yaqulu lahu kun fayakun. Yaqulu lahu kun fayakun. Dia tak boleh kun. Kita dah terbiasa kita cakap kun fayakun. Dia sebenarnya ada dengung. Yaqulu lahu kun fayakun. Okay. Yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal. Tak boleh jangan ke dia bersuara. Dia suara tak ada kaf ni. Hik. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Wa rasulan ila lan tak dengar. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Ya, miru jangan dengung. Mir rabbikum. Ya. Anni akhluqu lakum minat tini kahayati toyri fanfukhu fi. Kahayati toyri fanfukhu fi. Kahayati toyri. Tak boleh panjang. Kahayati toyri fanfukhu fi. Ambil pendek-pendek dulu. Okay. Kahayati toyri Ri tak boleh panjang. Kahayati toyri kahayati toyri fanfukhu fi. Dengung. Fanfukhu fi. Fa'anfuhu fih. Fayakunu tayram biiznillah. Ya. Wa ubri'ul akmaha wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Wa
ubri wa ubri'ul Jangan ul. Kalau ul jadi ain, dia hamzah. Wa ubri'ul ul wa ubri'ul akmaha wal akmahawal. Akmahawal. Jangan mahawal, tak boleh. Nanti dipanjang jadi alif. wa ubri'u al wa ubri'ul akmaha wal Masih panjang ma. Wa ubri'ul akmahawal. wa ubri'ul akmaha wa Wal bukan wa'al. wal abraso Panjang tu. Wal abrasa wa uhyil mauta. wal abraso wa uhyil mauta biiznillah Wa uhyil mauta biiznillah. wa uhyil mauta biiznillah Ya. wa unabbi'ukum bima Jangan tekan ain, jangan jadi ain hamzah tu. Wa unabbi'ukum, jangan bi'ukum. wa unabbi'ukum bima Dengung sikit. ta'kulun Wa unabbi'ukum bima. wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum Ya. inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum Bila mu'minin. tang dengung jangan laju. La ayatan lakum in kuntum mu'minin. Biasakan yang dengung tu lama. La ayatan lakum in kuntum mu'minin. Mu'minin. Ya. Wa musaddiqan Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa T pendek. liuhilla T lakum tak boleh panjang. T tak boleh. Tengok T tu pendek kan. Minat tawrati wa liuhilla lakum. minat tawrati wa liuhilla T lakum. jangan panjangkan. Tak boleh T. Tak boleh tu. Minat tawrati wa liuhil. Dia tak boleh panjang suara kat situ. Minat tawrati wa Ro panjang. Ro tu ada alif panjang. T tu T. Minat tawrati wa liuhilla lakum. minat tawrati wa liuli. Wa liuhil. Macam mana lah saya ni? Tak apa, pelan-pelan. Minat tawrati wa Ti wa liuhilla. liuhil. Ti tu. Tapi bila kita ulang, sekejap benda. Bila kita ulang tak boleh kita ambil tu je. Ti wali uhil tak boleh sebab kalimahnya adalah minat taurati. Wali uhilla lain macam tu. Minat taurati wali uhilla lakum. Ambil sikit lagi. Wali uhilla lakum. Dengung. Wali uhilla tak boleh panjang. Tak boleh panjang. Minta maaf banyak-banyak Wali uhilla lakum. Wali uhilla lakum. Wali uhilla lakum. Okey. Sekejap. Jadi bonda dah ulang dekat wali uhilla lakum tadi tu, teruskan. Jangan berhenti kat situ je. Jadi bila sambung, pastikan mim bertemu ba tu dengung. Wali uhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum.
Wali uhil. Waliuhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum. Ya. Waji'tukum biayatin min rabbikum. Mir rabbikum. Min rabbikum. Ya. Fattakullaha wa ati'un. Ya. Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ya. Hadza siratum mustaqim. Falamma Falam. ahassa Falam dengung dulu baru ma. Falamma. falamma ahassa Isa minhumul Ahassa Isa. Tengok betul-betul yang mana panjang, mana pendek. falamma ahassa Sa Isa tak boleh panjang. Ahassa Isa. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Banyak tercicir. Minhumul kufroko rob panjang. Man anso panjang. Tu. Minhumul kufra qala Ko. man Dia ada beza tu kalau kita baca roko panjang. Roko. Minhumul kufroko laman. minhumul kufra qala man Laman. qala man ansari ilallah. Ya. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna. Boleh kejap. Saya tak nak kontrol. Nahnu ambil baliklah qalal. Ada yang panjang tu terpendek, yang pendek terpanjang ni. Okey. Qala al-hawariyuna nahnu Na tak boleh panjang. Na jangan panjang sebab tak ada huruf mat. Qalal hawariyuna nahnu. Qala al-hawariyuna riyuna nahnu No tak panjang juga. No tak boleh panjang. Tak ada waw. Qala, dengar dulu Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berhenti kat situ. Okay. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Okay. Amanna billahi Na ada apa? Amanna, na ada apa? Ada alif tak? Ada. Bila ada alif panjang. Amanna billahi washhad bi anna washhad qalqalah. Qalqalah. Washhad. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Okey, saya banyak silap panjang pendek Ustazah lah bonda saya rasa gini bonda, kalau bonda tak ada keberatan kan cuba dengan kawan-kawan pun tak apa, kawan-kawan yang mahir, di kalangan kawan-kawan yang mahir, dia bukan kita nak suruh patah balik masuk Iqra ke apa tak. Cuba bonda tengok atau semak Iqra 3. Iqra 3 tu mengenal panjang pendek. Cuba bonda sekali-sekala baca kalimah. Dia kalau Iqra 3 ni mengenal panjang pendek dalam satu kalimah. Itu membantu sangat. Nanti bila kita dah mahir yang panjang pendek, kita masuk balik pada ayat tu. Baru dia tak ada macam tercari-cari mana panjang pendek. Tempo dia lari tu. Tempo panjang pendek tu. Kan? Saya selalu bila nak pergi depan tu, saya akan baca. Terpanjang. Betul. Jadi itu cara masalah saya. Tak apalah, tapi saya rasa itu cadangan saya lah. Salah satu kan cara. Baik. Sebab dia satu sebab kalimah saya satu banyak kalimah. kelemahan dia. Tapi tak apa, benda tu bila ada progres walaupun lambat dia tetap ada perubahan. Dia yang tak ada perubahan ni yang bahayanya bila tak ada progres tu.
Okay bunda. Terima kasih banyak Ustazah bantu saya. Sama-sama. Saya lah pelajar yang paling lama. Tak apa. Cuma jangan jemu je. Jangan jemu, jangan lari je. Tak ada, tak lari. Terima kasih Alhamdulillah. Ustazah. Okay, Terima kasih sama. banyak. Hai. Sama. Allah, itu sikit je tu. Saya bila cerita pasal tu ada pengalaman anak murid yang baru pencen, tak sempat nak mengaji kan. Tak kenal huruf pun ada. Datang setiap kali lepas mengaji, nangis. Setiap kali dia orang dah pencen, nangis sampai dia boleh mengaji. Tapi berkat dia sabar. Kan, insya-Allah Allah bagi juga lambat cepat tu kemudianlah ceritanya, tapi yang penting usaha yang berterusan walaupun sikit. Kadang dia datang tu ngaji satu baris je dia baca. Satu baris sebab dia nak kenal betul-betul huruf tu. Satu baris bukan satu baris ayat. Iqra, buku Iqra tu. Sad, dha, ta, dha, tengah terbalik lagi tak kenal, tapi dia tak malu, dia kata. Lantaklah orang nak cakap dia apa, dah tua ke apa ke, yang penting dia ada progres dia. Kan? Alhamdulillah sekarang kalau jumpa je mesti meleleh air mata sebab dia dah pandai ngaji. Ya Allah, saya pun bangga tengok dia boleh mengaji. Maknanya kita semua boleh, yang penting usaha. Okey, silakan Bonda Hajar Rubiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ya. Wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Ya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Ya. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa'anfukhu Dengung sikit. fihi Fa'anfukhu fi. Dengung. Fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Ya. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa ukil mauta. Ya. Wa ukil mauta biiznillah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa liuhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Inna Allaha
Rabbi wa rabbukum fa'budu. Tebal sikit bunda dekat roh. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Inna Allaha Rabbi wa rabbukum fa'budu. Okay. Hadza siratun mustaqim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man Kufro. Jangan kufrako. Kufroko. Kufroko laman. Falamma ahassa Isa minhum أحس عيسى منهم Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari. Qala man ansari. قال من dengar dulu tu. Qala man ansari ilallah. Ya. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih bunda. Sama-sama. Cik silakan Kak Su. Assalamualaikum Ustazah. Kenapa nampak Waalaikumsalam je? warahmatullahi. Ada. Ingat ada. Tak ada. Saya pun dah tak perasan. Dukung kejap. Ibu ngaji kejap je. Kan takut Kak Su pula nampak kepala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yukallimuhunna. Tak ada ha. Tak ada limuhun. Wa yukallimunna. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Ya. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. Ya. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. Ya. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ya. ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد Ya. جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم Ya. Okey. Saya betulkan sikit. Ambil balik Okey. dekat Ani. Sesungguhnya. Tu. Okey. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. Jangan atin. Kalau atin dia jadi nun. Ada nun. Kahai'atit toy. Ya. أني أخلق لكم من الطين Kahai'atit toy. كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. Ya. وأبرئ الأكمه وأبرص والأبرص. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن. Wa uhyil. Jangan. Macam mana Kak sebut tadi? Yil. Ya baris bawah.
Wa uhyil. وأحيي الموتى بإذن الله Ya. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في Wa ma tadakhiru. Dal beri Allah. atas. Dia dah sabdu dia وما tekan. تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. In kuntum mu'minin. Satu lagi tertinggal dekat tum. Oh ya ke? Aduh. In dengan kun tadi tu okey. Tum tu tertinggal. Oh ya, okey. Inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ya. Wa musaddiqan lima baina yadayha minat Yadai. tawrat. Ha? Lagi sekali. Yadayya bukan ha. Alamak, tertinggal ya pula. Ha. ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم Wali uhilla lakum. ولأحل لكم بعض الذي Tet. أه؟ Tet lagi sekali. salah Wali uhilla lakum ba'dalladhi. بعض ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم Yeah. وجئتكم بآية من ربكم Yeah. فاتقوا الله وأطيعون Yeah. إن الله ربي وربكم فاعبدوه Yeah. هذا صراط مستقيم Okay. فلما Ahassa Isa. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري Man dah betul. Au tu tebal sikit. Oh, okay. قال من أنصاري إلى الله قال Riyu. Riyu. Dia macam ada macam getah tau. Riyu. Ha macam tu. Okay. قال الحواريون نحن أنصار الله Yeah. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Alhamdulillah. Ya Okay. Allah. Salah. Tak ada. Terima kasih Kak Su. Tak ada. Saya cakap salah ke? Oh, ada orang baru masuk. Siapa Oh, iPhone? okay. Terima kasih. Ada suara tadi tu. Okay, sama Kak. Bonda ajar Zaliha ke? Ya, baru balik. Sorry lambat. Tak apa. Baru je Kak Su habis baca. Baik. So saya pasal baca. Boleh? Kalau dah bersedia. Boleh Orang je. lain baca dulu. Orang lain udah habis. Allah, saya lambat kan ni. Surat 56 Ya betul. Akak lambat kena baca dua muka surat. Pandai Kak Su. Dia pandai dia Mentang-mentang mengajar ini orang. kita awal. sampai hati. Okay, silakan. Akak nampak gigi je ni. Matanya hidup nampak. Iklan gigi. Sekejap. Mana dia saya punya? Dah nampak dah gambar. Tapi kena adjust handphone je. Bukannya tutup. Nampak? Nampak? Baru Dia pun tak nampak. Saya nampak baru Ustazah je. Ya ke? Nanti kejap. Kenapa tak nampak? Saya boleh. Dah nampak tak saya? Nampak? Nampak tak? Nampak? Saya memang nampak Ambil semua lah. je. Saya nampak semua. Izhar. Terang jelas dan nyata. Okay, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Ya.
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولو يمسسني Walam. ولم. Walam. Ha. Oh, dia tak. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر Ya. قال كذلك الله يخلق من يشاء Jangan may yasha. Ma yasha. قال كذلك الله يخلق ما Lagi يشاء sekali. Dia bukan likallah tu. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. قال كذلك الله قال كذلك الله يخلق ما يشاء Cantik. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Ya. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والحكمة والتوراة والإنجيل. والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى Lagi sekali. Warasulan. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين Kahai. كهيئة Ya. من أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه. Ya. Betul saudara. Boleh. Ambil fa'anfukhu fi. فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله Okay. وأبرئ أبرئ الأكمه والأبرص وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله Ya. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم Ya. إن في ذلك لآية لكم La'ayatal. salah semua ni. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة. Masuk alif lam syamsiah. Minat. Dia tak boleh minal. Minat, oh ada subjek. Ya. مصدقا لما بين يدي من التوراة Ya. ولأهل لكم بعض Dengung. Waliuhilla lakum ba'dalladhi. ولأهل لكم بعض الذي حرم عليكم
Ya. Waji'tukum bi ayatin min rabbikum. Ya. Min Tak rabbikum. payah ulang. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Hmm. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Cantik. Hadza siratum mustaqim. Ya. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man Kuf. Jaga kufra ko jadi ra lah nipis sikit kan. kufra Minhumul kufra. Ya. minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Ya. قال الحواريون نحن أنصار الله Ya. آمنا Billah. آمنا بالله واشهد Washhad bi anna muslimun. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sadaqallahul azim. Sama-sama. Bonda punya bunyi air lagu makam macam Bonda Robiah dah tu. Kan? Alhamdulillah. Macam Jiharkah kan Bonda Robiah? Betul ke Jiharkah? Ya ke tak? Saya tak pandai. Jadilah tu. Kadang-kadang macam kita benda tu secara tak langsung kita terdengar-dengar tu kan kita terikut. Tak dapat 50% dapat 10% dulu. Bayang-bayang. Kita nak ikut tak jadi Ustazah. Mana tahu tak jadi tu. InsyaAllah. Allah makan masa. Betul. Dia makan masa, dia ambil masa sikit. Okey, kita inilah saya tak baca. So nanti boleh muka surat 57 tu pelan-pelan baca. InsyaAllah. Ambil adik. Oh, baca. Okey, Okey, kita tajwid sampai muka surat berapa ya hari ni? Kuping. Tanda yang last. Bunyi apa tu Bunyi apa tu? Tak tahu Ustazah, yang saya 3 bulan 2 basmalah, tapi rasa dah lepas dah kan? Basmalah tu dah Dah lama lepas dah kan? rasanya. Kak Kat Riza ingat tak mana? last? Ke Kak Suka ada tanda tak? Ada video lama. Video lama. Oh, kejap. Idgham dan idgham. Kita habis lagi Nun Sakinah. Dah habis dah 55. Masuk Next 51. iqlab. 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 Iklab Iqlab. Dia iklop bunyinya. Mana datang iklop tu? Mesti Pula sebab nampak cough tu sedap jadi kan. kan? Iklop jadinya. Nak sebut kat cucu ni stop, dah tu tiba-tiba tersebut. Dua dalam satu. Tak apalah Kak Su. Saya redha. Ya kan? Dua dah. Tengok macam sama kanak-kanak ah. Sekejap iklab Ya. Iklab muka surat 56. 57 58. 57 tu soal jawab. Sekejap saya share. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan ke ya? Oh, hujan dah sini. Guruh. Saya banyak guruh ni. Iya, tempat saya hujan dah.
Musim sekarang dah tak tentu dah. Dia nak hujan sehari-hari. Dah ada snow dah kat Sabah. Biar betul. Ya. Guna Mount Kinabalu. Oh, Ustazah. InsyaAllah. Dah. Monsun pun semua dah. Macam dia dah lari dah kan. Ya. Dia dah penat, dah letih, dah tua dah dunia. Okey, baik, kita masuk pada iqlab. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita habis pukul 4.30 sebab kita mula pukul 3. Boleh kan? Boleh. Okey, kita tengok dulu. Yang pertama makna iqlab Apa itu yang dimaksudkan dengan iqlab? Dia kata pada bahasa memalingkan sesuatu. Memalingkan sesuatu ni nampak macam tak apa jelas lagi apa yang dipalingkan. Ataupun erti lain paling tu tukar. Tukar kan? Jadi tengok pada istilah untuk dapat keterangan yang lebih jelas. Pada istilahnya adalah menukarkan lafaz ataupun sebutan huruf. Dia tulis kat situ menukar lafaz sebutan sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Tapi ada cara dia. Bukannya suka-suka kita nak tukar kan. Apa sebab tukar? Tu semua kita ambil kira. Itulah iqlab. Okey. Kemudian yang kedua, huruf iqlab. Nak kena kenal pasti apa huruf dia. Bukan semua huruf boleh diiqlabkan. Satu sahaja huruf iqlab iaitu ba. Okey, macam mana keadaan dia? Okey, tengok nombor 3. Apabila nun sakinah atau tanwin. Semua tahu dah nun sakinah tu nun mati. Tanwin tu baris 2 sama ada di atas, di bawah, di hadapan. Mereka berdua ni bertemu dengan huruf ba tadi iaitu huruf iqlab. Maka hendaklah diiqlabkan nun tanwin ataupun nun mati tadi kepada huruf mim. Jadi kita dah highlightkan dah apa maksud iqlabkan? Ditukarkan, dipalingkan nun kepada mim. Tu. Okey, jadi kita nak kena tahulah apa sebab kena tukar nun kepada mim. Kenapa bukan huruf lain? Kenapa dalam banyak-banyak huruf mim yang dipilih kan? Mesti kita nak tahu, betul tak? Okey, nanti kita tengok apa perbincangan ulama. Okey, nombor 4. Diiqlabkan. Ni dia punya sebab dia. Apabila ditukarkan nun sakinah atau tanwin kepada mim bila bertemu dengan ba, sebabnya apa? Yang pertama, kerana huruf mim dengan nun ni ada persamaan dari sudut sifat dia. Dia kata pada segala sifat, semua sama sifat antara mim dengan nun. Apa sifat dia? Dialah jahar, dialah tawassut. Jahar apa? Tulis kat bawah tu sikit. Tahan udara, tahan angin. Maknanya bila kita sebut nun dengan mim ni, angin tak keluar. Tu maksud dia. An, ada keluar angin tak? Tak ada. Ada keluar angin? Tak ada. Okey, kemudian sifat kedua tawassut. Dia memberikan maksud tidak melepaskan sepenuhnya dan tidak menahan sepenuhnya. 50-50. Nak lepas tak boleh, tapi tak lepas pun tak boleh. Itu nun dengan mim. Kemudian kedua-dua huruf ni tadi istifal. Kita ambil dua-dua lah, istifal dan infitah. Istifal apa? rendah. Rendah lidah ataupun sebutannya nipis. Lepas tu infitah, terbuka. Jadi ketika kita menyebut huruf mim dengan nun, dia tidak menggunakan lidah kan. Jadi lidah tu tidak terangkat, maka dia rendah sahaja sebab nun dengan mim ni berlaku pada mim berlaku pada bibir. Nun berlaku pada hujung lidah. Jadi dia tidak mengangkat pangkal lidah. Jadi dia kategori istifal dan infitah. Tengah lidah pun tak angkat. Okey, kemudian idlaq. Kenapa idlaq? Kerana nun keluar daripada hujung lidah dengan mudah dan mim keluar daripada bahagian hadapan bibir dengan mudah. Dan akhir sekali sifatnya adalah gunnah. Gunnah ni maksudnya dia bukanlah dengung. Dia ada sifat dengung. Kalau kita kata huruf nun dengan mim dengung, betul. Kalau dengung ni mesti kita akan faham dari sudut dua harakat dengung, betul tak? Tapi bila sebut nun dengan mim ni ada sifat dengung atau gunnah, dalam apa-apa keadaan sekalipun, walaupun nun tu mati, yang izhar, kalau ikhfa dengan idgham kita tahulah nun dengan mim tu dia panjang. Tapi kalau izhar syafawi, contoh mim mati bertemu huruf izhar syafawi ataupun nun mati bertemu huruf izhar halki. Dengung tu nak kena panjang tak dua harakat tu? Tak perlu.
Tapi dia ada sifat dengung. Walaupun nun mati tadi tu dia tidak mati. Contohlah kita ambil nun tu berbaris. Nu, na, ni, nu, mim, ma, mi, mu. Kita tak nampak secara kasar nun tu dia ada bunyi gunnah. Mim tu ada bunyi gunnah. Tapi dia ada sifat dia. Bila sebut sahaja ma, na, layak dia dikatakan sifat gunnah ada melekat dekat huruf tu. Cuba kita sebut na. Kita tahu na tu dah selesai je na. Tapi perasan tak kita? Kita menyebut na tu, nak jejakkan na tadi tu dia ada sifat gunnah dia dulu. Na, wa ma ada dah di permulaan tu. Tu maksud dia memang ada sifat semula jadi gunnah kat situ. Jadi dua-dua sama. Itu sebab yang pertama. Persamaan antara sifat. Nun dengan mim ni segala sifat. Bila dikata segala sifat, semua sekali sama. 6 harakat pula. 6 sifat tu semua. Tak ada yang berubah. Okay? Yang kedua. Sebab apa dia ada kesinambungan. Mim dengan ba tu tempat keluar dia sama. Kalau nun atau tanwin, nun tu kan huruf lidah kan. Nak jumpa gambar. Sesuai tak lidah nak pergi dekat ba? Lidah bertemu bibir. Macam mana cara kita nak bertemu antara nun dengan ba? Bertemu tu macam tak boleh matching. Kan? Dari sudut sifat dia sama nun dengan mim, tetapi dari sudut makhraj pula. Nun dengan ba tak boleh. Sebab nun huruf hujung lidah, ba huruf hujung bibir. Jadi dia ambil pendekatan, ambillah huruf mim supaya dapat ditukarkan dahulu daripada nun atau tanwin tadi, baru boleh jumpa dengan ba. Sebab apa? Sebab mim ni huruf bibir, ba tu huruf bibir. Nampak tak kesinambungan dia? Maka makhrajnya itu tadi dua bibir, mudahlah dia nak sebut ba tu. Ba, mim, ba'dih. Kalau kita baca nun bertemu ba tak tukar, min ba'dih, tak sesuai. Sebab dia lidah tiba-tiba bibir. Mim ba'dih. Jadi nampak tak cara pertukaran dia tu? Nampak itulah dia sebabnya. Apa sebab? Kita tahu ni lah dua ni. Okey, jelas Kemudian perhatian. Kata ulama tajwid, ada 3 pekerjaan yang kita kena buat, yang kita kena laksanakan pada hukum iqlab. Nampak mudah, tapi dia kata 3 benda yang kita kena settlekan. Yang pertama, ni. Diiklabkan nun sakinah atau tanwin. Apa tadi iklabkan? Ditukarkan bunyi nun sakinah atau tanwin tadi kepada huruf mim dulu. Setelah kita tukarkan kepada mim, ni, dan dinamakan mim tu mim maklubah. Dah diproses tukar, maka dia jadilah maklubah. Cuba tengok tukar tu pindah atau pusingkan dan sebagainya. Pernah makan nasi Arab maklubah? Pernah. Apa itu maklubah? Nasi Arab maklubah. Jadi macam sup Macam sup. Bukan. Semua nasi Arab ada sup. Pandai je Zazah. Nasi Arab maklubah tu dia terbalik kan? Tak, saya saja je sebut, dia tak ada kaitan. Tapi nampak tak, nak mengingat perkataan maklubah tu. Dalam tajwid kan maklubah tu ditukarkan. Ataupun tadi dia berpaling. Maknanya berpaling daripada huruf asal. Faham? Jadi saja saya sebut nasi Arab maklubah tu supaya orang lagi mudah ingat benda ni. Selalu kan kalau kita dia terbalikkan kan, dalam periuk ke dalam mangkuk dia letak dalam dulang. Itu kan nasi Arab maklubah. Maknanya saya nak cakap kat situ makna dia sama. Tapi penggunaannya lain lah. Makan, belajar mengaji kan. Okey. Itu yang pertama. Pastikan ditukar dulu kepada huruf mim. Kalau tak ada proses pertukaran, tak boleh. Mesti tukar. Yang kedua, diikhfakan mim maklubah tersebut pada ba. Diikhfa. Ikhfa maksudnya apa? Ikhfa pula nak kena ingat. Ikhfa itu disembunyikan. Mim tadi tu dia tak boleh bunyi jelas-jelas mim. Sebab apa tak boleh bunyi jelas? Sebab dia bukan mim terus bertemu ba. Yang mana asalnya bukan mim. Asalnya nun atau tanwin. Kemudian dia nak menyesuaikan diri dengan huruf ba tadi, maka ditukarkan kepada mim. Jadi ialah asalnya kat kalimah tu tak ada mim. Dia letak kemudian. Maka orang kata sedar diri kan. Dia tidak meletakkan bunyi mim tu dengan betul-betul jelas. Dia kena ikhfakan. Ikhfa tu maksudnya sembunyi. Ada tak bunyi mim?
Ada tapi samar-samar. Gitu. Mim, dia tak tekan dengan kuat. Dia jejak, tetap jejak bibir tu tapi tidak ditekan lagi. Jangan baca mim ba'di. Kalau mim tu dia jelas. Itu kalau mim bertemu mim ke, tu lain. Tapi sekarang ni ikhfa. Sembunyikan sebab dia bukan asal mim. Ditambah kemudian. Mim, letak sahaja ringan. Mim ba'di. Okey, apa dia kata? Iaitu dengan mengurangkan zat mim tersebut. Apa maksud mengurangkan zat mim? Tidak sempurna pergantungan pada makhraj mim. Mim kan memang huruf bibir kan? Rapat. Syarat utama dia. Contoh kita sebut ma, mimu, am. Tu jelas, am. Sekarang ni dia tak boleh, am. Ataupun mim, tak boleh. Mim, dia tetap bertemu tapi dia tidak ditekan dengan kuat. Itu maksud mengurangkan zat mim. Mim letak aja. Jangan sampai renggang. Mim tak boleh sebab tak adalah pula zat mim tu. Dia kena ada sikit. Mim tetap jejak. Tapi kita akan rasa macam geli. Bibir kita tu kalau bertemu tapi dia tidak tekan, dia akan rasa macam ada getaran. Itu baru iklab. Kemudian saya sambung Nombor 3 pada muka surat 59. Ni yang ketiga. Dikekalkan gunnah pada mim maklubah, bukannya gunnah nun sakinah atau tanwin. Maknanya sekarang bila dah ditukarkan proses nun atau tanwin tadi kepada mim, maka dikekalkan bunyi dengung mim lah, jangan dengung nun. Jangan baca mim ba'di, tak boleh. Tak boleh bunyi dengung nun. Sebab tu dia kata kekalkan dengung pada mim. Bunyikan bukan bunyinya tanwin atau nun. Contoh dia bagi kat bawah tu lidzambik. Mesti kena ada nampak bunyi mim. Kalau kita baca lidzambik, tak boleh lah sebab dia masih lagi nampak nun. Ataupun nombor 3, cuba tengok. Nombor 3 tu kan tanwin kan? Zurriyatan ba'duha. Salah lah sebab dia tak bunyi mim. Dia kena bunyi mim. Zurriyatan ba'duha. Maknanya kena nampak bentuk mim. Walaupun dia tidak sejelas-jelasnya kan. Okey. Kemudian tengok pada ke 10-10 contoh yang ada ni dia bagi. Kalau kita perhatikan betul-betul. Ada sebahagian huruf tu adalah pertemuan nun dengan ba. Sebahagian lagi tanwin dengan ba. Nanti saya highlight kan. Okey, kalau yang nun dia kosong. Dia tidak ada apa-apa kecuali ada huruf mim kecil di atasnya. Itu kalau nun. Okey, sekiranya tanwin, dia tidak meletakkan 2 baris tanwin. Dia sebut tanwin iklab Dia meletakkan 1 baris sahaja. Dan 1 baris lagi ditukarkan kepada huruf mim kecil. Okey, kita highlight sama-sama. Kita tengok nombor 1. Nombor 1 nun mati ke tanwin? Tak apa, on je mikrofon. Salah tak apa. Yang asal ke Ustazah? Yang asal dia? Yang asal lah. Antara nun dengan tanwin. Nun ke tanwin? Mana Kak Riza? Golap. Tak apa. Nun mati kan? Nun. Bila kalau kita dapat soalan nun ke tanwin. Nak tahu senang aja. Tengok huruf mim kecil dekat mana. Kalau mim kecil itu dekat nun, maknanya itu nun mati. Kalau mim kecil itu dekat baris, mesti itu tanwin. Sebab baris tu tinggal 1. Nanti kita tengok Okay, macam Kak Riza bagi tadi, lidzambik asalnya nun. Tukar mim dekat atas dia tu, baru boleh jumpa ba. Barulah kita boleh baca lidzambik. Dia tak boleh lidzanbik. Tak boleh nun. Nombor 2, masih lagi nun. Nampak tak? Yumbitu. Ditukarkan kepada mim. Nawal. Okey, kemudian nombor 3. Cuba tengok. Ada tak nun? Tak ada. Jadi mana tanwinnya? Tanwin tadi saya sebut apa? 1 baris sahaja. 1 baris lagi diganti dengan mim. Maka dekat huruf ta marbutah tu. Zurriyatan ba'duha
Yang mana asalnya kalau tak jumpa dengan ba, kalimah tu dibaca dengan zurriyatan. Dia ada baris 2 di atas. Tapi mana ada baris 2 di atas lagi? Sebab satu tu dia dah tukarkan kepada huruf mim. Okey, sekejap, kita tengok nombor 4. Nombor 4, nun mati juga. Fa'im bagot. Mim. Mim tu kemudian. Fa'im. Tapi jangan takut-takut. Bab iqlab ni kadang-kadang ada yang takut-takut nak rapatkan bibir. Jangan. Jangan teragak-agak. Letak aja. Pertemuan bibir atas dengan bibir bawah itu syarat dia. Letak tapi jangan ditekan dengan kuat. Jangan. Fa'im bagot. Fa'im ba. Jangan fa'im lain bunyi dia. Padu bunyi dia kalau rapat betul. Fa'im ba. Tu padat. Fa'im ba. Dia jadi ringan. Bunyi dia pun lain sebenarnya. Okey. Maknanya tak boleh besar, renggangnya tak boleh berapat sangat. Macam tu Ustaz. Macam mana nak cakap? Maknanya buka bibir tu tak boleh apa ni? Dia tak ada istilah buka sebenarnya. Temukan sahaja bibir dengan bibir tapi jangan rapat tu je. Bukan jangan rapat. Saya tak suka guna perkataan jangan rapat. Bila kita kata jangan rapat-rapat nanti orang renggang. Dia gini. Temukan 2 bibir tapi jangan tekan. Jangan tekan. Okey, boleh. Fa'im temukan sahaja. Itu hak dia untuk ditemukan. Mim huruf 2 bibir, ba huruf 2 bibir. Temulah. Tapi dia bila kita rapatkan tu kan, dia punya macam kalau kita dengung macam 2 kan. Yang ikut tangan tu 2. Ini kalau Fa'im sama juga macam dengung juga. Sama, memang dia dengung. Maksud kat su macam mana nak cakap? Yelah dia punya bila kita baca Fa'im ba'at macam tu maknanya dia Sama. punya Dengung, tempoh dia sama. Tempoh. Aduh Allah Akbar. Tempoh panjang dengungnya tu sama. Sama. Okey, baik. Okay. Cuma dia ringan sikit. Cuma dia ringan. Ya. Kalau macam nun sabdu, mim sabdu, tempoh dengung dia sama dengan ni tapi dia berat. Dia betul-betul sempurna. Nak cakap tempoh tak ingat. Sekejap ada gangguan lah. Okey, kita tengok nombor 5. Okey, yang nombor 5, tanwin bertemu dengan ba. Nampak Tanwinnya pada huruf qaf. Sebab ada mim kecil kat situ. La fi shiqaqim. Kejap. Okey, la fi shiqaqim ba'id. Itu adalah tanwin shiqaqin. Asalnya shiqaqin, tapi sebab nak jumpa ba tadi maka dia jadi shiqaqim ba. Nombor 6, nun mati. Macam mana nak bunyikan tu? Kalau kita tengok betul-betul huruf tu kan, huruf ba ke huruf jim ke huruf ha ke apa, macam mana cara nak tengok? Kalau ejaan yang macam gini, kita kena tengok mana permulaan dia. Permulaan nak tulis tu. Mestilah dekat yang sebelum titik. Nampak tak titik? Lepas tu ada yang tajam tu. Mestilah bermula daripada situ. Kalau tajam yang belah bawah titik tu, itu dah dekat tengah-tengah. Mesti kena permulaan dia nak tulis. Maknanya daripada atas, singat ke bawah, baru kita nampak itu adalah ba. Itu bukan jim atas tu. Jim bukan macam tu. Bentuk dia. Kalau kita nak kata jim yang bawah, mestilah bawah yang tajam tu dia bertitik. Sekarang tak ada titik. Itu adalah ba. Sebab kita pun sekarang tengah cerita pasal iqlab. Maka mestilah akan jadi huruf ba. Mim bahirah. Itu nombor 6. Nombor 7, asalnya sami'an basiran kan? Sami'an. Tapi dia jadi sami'an basira. Sami'an basira. Okey, boleh? Okey. Seterusnya.
Nombor 8 sama juga tanwin. Rasulun. Asalnya rasulun. Buka mulut kan lun. L-U-N, lun. Tapi sebab dia jumpa ba tadi, dia jadi rasulum. Tapi berhati-hati masa kita menyebut lam yang tanwinnya baris depan, mesti kita punya bibir tu, bibir pula, muncung. Itulah bibir kita muncung. Sebab apa muncung? Sebab lam baris depan. Tapi muncung tu kekal ke tak? Baik. Tak. Tak Tak kekal. Dia masa baris depan je. Masa dah dengung tu tak muncung dah. Dia jangan rasulum. Tak boleh. Rasulum. Lu tu je. Jejak. Lum. Bila masuk tu, masuk dengungnya tu, patah balik. Rasulum bi. Lum. Dia bukan lum. Tak boleh. Bunyinya pun lain. Rasulum bima. Dia jadi ringan lah. Kan? Nombor 9. Boleh tadi? Wa ma yan. Jadi yang bagi. Wa ma yang bagi. Kemudian nombor 10. Amburik. Amburik. Masa muncung tu memang hak dia muncung lah betul-betul. Kalau bukan hak dia janganlah muncung. Kan? Ini kalau ada nampak yang baris depan ataupun huruf yang apa lagi yang boleh muncung. Huruf waw, tu muncung kan. Okey, boleh? Itu antara 10 contoh-contoh lah untuk bahagian iqlab. Okey, sekejap. Setakat ni ada soalan untuk bahagian iqlab? Nak tanya, kan ada yang kata apa kita tutup mulut tapi apa kertas boleh masuk. Apa? Tu macam mana tu? Macam Banyak sangat soalan yang sama macam Kak Riza tanya tu. Okey. Kertas, sehelai kertas tebal mana Kak Riza? Nipis je. Dia bukan cakap kertas mana lakat. Dia tak kata 10 helai kertas. Sehelai kertas tu kalau kita ambil, katalah kita tutup kita punya bibir tapi tak rapat. Macam ni je. Dia boleh keluar masuk. Dia boleh keluar masuk. Bibir atas dengan bawah bertemu juga. Tapi dia boleh keluar masuk. Sebab dia tak tekan. Cuba bibir kita tu, kalau kita tekan kuat, boleh masuk. Selai kertas pun tak boleh. Tak boleh. Tapi bila kata, itulah fahaman orang ni kadang-kadang bila kata renggang tu, bukan renggang lagi, berlobang mulut dia. 10 helai kertas boleh masuk. Cubalah. Sungguh. Sami'an. Takut nak rapat bibir bawah dengan atas tu. Nak jumpakan. Jumpakan. Temukan. Sebab dia dah tulis kat atas ni tadi. Syarat dia kekalkan gunnah pada mim maklubah. Bukannya gunnah nun sakinah atau tanwin. Macam mana nak jadi gunnah mim kalau bibirnya tak ditemukan? Syarat mim mesti bibir atas, bibir bawah bertemu. Tu. Nampak tak? Bunyi macam garang benar je Ustazah ni. Tapi itulah nak cerita kan. Boleh? Okey. Sekejap saya nak sharekan sikit. Ismat. Sekejap Dia ada sebenarnya matan-matan tertentu ataupun matan ni maksudnya setiap penerangan tu kita kena bersandarkan pada matan untuk kita betul-betul jelas. Kita ni mendapat penerangan contoh dari sudut hukum iqlab ni daripada mana contoh kan, bersandarkan pada apa. Jadi bersandarkan pada matan tu penting. Macam kita lah, kita memberi hukum apa-apa, belajar hukum-hukum fiqh, belajar hukum-hukum tertentu daripada ayat Quran. Mesti kita kena keluarkan ayat-ayat Qurannya. Barulah orang percaya benda tu memang betul. Yang sahih. Gitu kan. Sekejap saya tengok mana kejap saya cari huruf mim. Dia ada dia punya matan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekejap makhraj fa mim. Wow. Dua bibir. Asyafatan. Okay. Imam Ibnu Al-Jazari. Lisyafatain al-wawun ba'un mimun.
Antara dua bibir. Antara dua bibir. Dia sebut tu dua bibir tu. Mesti kena temukan. Di sini keluarnya 3 huruf iaitu waw, ba dan mim. Dua bibir maknanya kena tak dua-dua bibir tu? Melibatkan kedua-duanya. Dia dah sebut lisyafatain, alwawun, baun, mimun. Jelas dah kat situ. Maka bahagian kedua bagi makhraj syafatan adalah melibatkan 3 huruf. Dia kata waw, ba dan mim. Okey. Dimulakan dengan makhraj waw, iaitu melibatkan pergerakan bibir secara muncung pada semua keadaan baris sama ada dhammah, fathah, kasrah maupun sukun. Okey, ini waw. Kalau mim dia kata, sekejap saya bacakan sikit. Apa ini untuk ulang kaji kan? Mana dia? Bahagian kedua, ba. Okay, mim. Makhraj mim melibatkan sentuhan penuh kedua bibir. Sentuhan penuh kedua bibir. Cara untuk memastikan sebutan huruf mim ialah dengan merapatkan sentuhan dua bibir sebelah atas dan bawah dan dengan disertai suara dengung. Itu baru disebut asal. Ni walaupun dia dah bukan asal, asalnya tadi nun atau tanwin, tapi dah ditukarkan, dah dimaklubahkan dengan mim, maka kita kena ikutlah syarat yang 3 ni tadi. Sebab tu saya kata tak mudah kita sebut untuk hukum iklab ni. Ingat 3 perkara ni kan. Ikhfa'kan mim maklubah tadi, sembunyikan bunyi mim tadi kepada huruf ba dengan kurangkan zat mim, kurang zat tapi bertemu tetap bibir tersebut. Okey, memang dia kata tidak sempurna pergantungan pada makhraj. Maksud tidak sempurna jangan terlalu melekat. Tapi makhraj tetap sama, tak berubah. Dia kata kalau mim yang asal memang bibir dengan bibir. Kalau mim yang dah jadi iklab ni bibir dengan bibir atas tu tak bertemu, tidak. Renggang pun tidak sebenarnya, tapi ada beberapa buku tu mungkin nak memberi fahaman yang mana renggang tu maksudnya kat sini jangan ditekan dengan kuat. Jangan ditekan dengan kuat lagi pada huruf tersebut. Kemudian dia dah jelaskan pula nombor 3. Sekali lagi diingatkan, dikekalkan gunah pada mim maklubah. Nak dapatkan gunah tadi mestilah asalnya pergi pada makhraj mim yang keluar daripada dua bibir tersebut. Maka barulah kita dapat menyempurnakan sebutan mim. Cuma beza tadi sedikit macam saya cakap. Mim dengan mim rapat dia lain. Mim dengan huruf ba ni dia tetap bertemu tapi tidak padat. Itu maksud dia. Tapi maknanya fahamlah kan Kak Riza, maksud kalau renggang boleh masuk satu kertas. Maknanya renggang dia tadi tu dia tidak menekan. Rapat bibir ringan, keluar masuk kertas tu. Itu maksud dia. Boleh? Okey, ada soalan lain? Tak apa, soalan tu memang saya suka je ulang-ulang. Sebab orang suka ulang-ulang tanya, saya pun suka ulang-ulang jawab benda tu. Kan kita jadi macam kadang-kadang confused. Saya faham. Saya dulu pernah mengalami situasi yang sama. Kadang-kadang bila kata, ada ustaz ni ngajar gini, tak apa. Kita jangan pertikaikan. Masing-masing tu tak sama. Kadang-kadang tu memang ada cara masing-masing kan. Tapi yang saya dapat begitulah. Saya ingat lagi zaman saya mula-mula mengajar. Biarlah kita mula-mula tak ada pengalaman sangat mengajar ni, kita akan rasa macam yakin, tak yakin. Nak bila dah kena segah sikit dengan anak murid tanya kan, sudah dah tak reti. Jadi bila dah takut tu, jawapan dah ada sebenarnya. Tapi bila disergah dengan anak murid, bukan guru segah anak murid ni, anak murid kena segah. Anak murid segah guru ni kan. Jadi kita pun macam, saya pun merujuk juga. Dulu saya selalu sangat tanya dekat arwah Ustaz Wainuddin. Selalulah, suami saya pun tahu. Kalau tak ada yang tak kena, saya akan tanya dia. Orang pertama saya akan tanya, saya tanya kat Ustaz Wan. Sebab saya banyak macam bertelaki, belajar mengaji dengan dia. Memang itu je lah jawapan dia. Tegas dia mengatakan itulah dia. Nanti saya cuba cari balik video penegasan berkenaan dengan hukum iklab tu. Sampai masa ada, kan saya dulu ada perkongsian dekat TV Hijrah setiap pukul 7 pagi kan, kelas mengaji apa semua. Sampai kan Ustaz pun dia ambil pot jugalah bila ada program-program macam tu, dia menawarkan diri untuk menyampaikan pada orang umum. Dia membetulkan benda tu. Jadi memang dia nyatakan jangan takut-takut nak sebut. Ni orangnya dah tak ada dah ni saya sebut ni. Maknanya satu ilmu yang dia dah dapat tu dia kongsikanlah dekat semua kan. Jadi jangan takut-takut nak sebut.
Sebab memang ada setengah orang yang macam masih teragak-agak lagi. Betul lah sebab dia asalnya nun. Lepas tu asalnya tanwin, tiba-tiba nak mim. Macam mana ni? Maknanya kita kena ingat 3 part tu tadi. Yang penting temukan bibir. Jangan ditekan lagi dengan kuat. Temu tu mungkinlah, bolehlah kita nak guna perkataan renggang. Tapi faham kita renggang tu jangan renggang buka besar sangat. Renggang tu macam Kak Rizal kata, boleh tu selai ketah macam mana? Memang renggang lah tapi dia boleh masuk keluar. Okey? Jelas Ustazah, maaf, ada soalan lain. Macam ni, saya dah macam, kadang kita bila banyak guru, kita dah jadi macam confused macam ni. Ra kan? Ra ke ra? Macam confused. Tak boleh ra. Kan? Jadi macam Bismillahirrahman ke Bismillahirrahman. Jadi macam Roh, okey. Roh yang tebal, ha tak boleh. Tak bolehlah baca roh. Kalau orang tu baca roh, maknanya roh dah betul tapi ha dia jadi tu salah lah. Betul tu saya rasa. Begini. Yang tak boleh rah. Kalau rah bermakna ha dah betul, roh pula jadi ra. Dia ambil peranan masing-masing. Roh maknanya kalau kita baca secara perlahan. Roh, gitu. Roh, tu je betul. Roh, dia bukan roh. Nanti ha jadi tebal. Roh, gitu. Silap betul Ustazah yang tu yang jadi macam tebal roh tu terbawa ke ha kan. Bismillahirrahmanirrahim. Roh, gitu je lah. Jangan terlalu kuat sangat. Roh, tak boleh. Roh, buka sikit. Macam Ustazah kata yang huruf Allah tu kan. Kadang-kadang yang apa ni? Allah. Jadi huruf yang sebelum tu tebalnya. Wallah. Itu pun dulu saya pun yang membetulkan saya pun Ustaz Wan juga. Banyaklah pahala dia tu. Saya ingat yang Ustazah betulkan tu yang jadi bila bersebut Allah tu kan ingatlah yang nanti kan tertebal yang apa huruf sebelum tu. Wallah. Boleh Kak Rizal. Saya pun macam kadang-kadang bila kita belajar dengan ramai guru memang macam tu sebab guru ni dia bertalaki dengan bermacam-macam tempat, macam-macam daerah. Jadi dia adalah dialek-dialek dia yang mempengaruhi bunyi tu kan. Jadi semuanya okey. Semuanya boleh. Jadi kita dapat daripada guru yang muktabar lah, guru yang mungkin, guru yang memang dia teliti. Dia dapat macam tu, kita jangan ragu-ragu. Maknanya memang kita tahu dia pun yakin dengan ilmu yang dia dah bagi tu. Dia dah merelakan diri dia untuk dia kongsi dengan semua, maknanya dia punya bacaan tu pun telah disahkan insya-Allah. Okey. Boleh? Ada lagi? Sama. Okey. Tak ada Kalau tak ada kita tutup dulu. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilun mir rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. Okay.